Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wasifatu dalatun ala zati wala taqumu sifatu binafsiha. Segala sifat itu menunjukkan ia atas zatnya, kerana tiada berdiri segala sifat itu dengan sendirinya. Maka nyatalah dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata segala ulama yang besar-besar itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu ialah yang menjadikan segala alam ini. Maka wajiblah kita ketahui akan wajib lagi nyata wujud zat Allah Ta'ala, dan wajib zat itu bersifat dengan qidam, artinya sedia adanya, dan baqa'nya artinya kekal ada zat Allah Ta'ala, dan mukhalafatu wa mukhalafatun lil hawadisi, artinya menyalahi ada zat Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu ini, dan qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan zat sendirinya, artinya tiada ia berkehendak kepada tempat dan tiada ia berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Dan wahdaniyah, artinya asa zat Allah Ta'ala itu, artinya tiada menduai ia bagi zatnya, dan tiada yang menduai ia bagi sifatnya, dan tiada yang menduai ia bagi perbuatannya. Maka adalah hakikat sifat nafsiyah itu, iaitu InsyaAllah kita nak sambung ni. Kalau yang sedikit baca Arab tu, rumusan daripada apa yang kita belajar sebelum ni, daripada kaedah berfikir kita macam mana nak menatijahkan khalik, sedangkan pandangan kita lihat semua ni makhluk. Kaedah nazar tu kena ambil disiplin. Tak adalah makhluk ni, melainkan semua makhluk adalah merupakan natijah perbuatan Allah Ta'ala. Bila perbuatan Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala atau Arabnya, setiap af'al ni mesti ada fa'il, pembuat, dan fa'il yang duk buat semua makhluk ni atas nama Allah tu, tentulah bila dia buat, tentu ada sifat pada dia. Sifat apa? Dia hidup, mesti dia ada ilmu, mesti dia ada kehendak, mesti dia ada kuasa. Empat ni takkan boleh ternafi dengan akal dan nakal, takkan boleh ternafi. Siapa nafi walaupun satu, ternafi tiga semua, empat-empat terbatas. Ternafi hayat, mana nak ada ilmu dah hayat pun tak ada. Begitu juga ternafi iradat, ternafi kudrat. Katalah hayat ada tapi ternafi ilmu. Dah ada ilmu, nak boleh jadi khalik macam mana kalau ilmu tak ada? Walaupun ada kehendak, walaupun ada kuasa. Ternafi iradat, ternafi iradat, ada ilmu, ada kehendak, dah iradat tak ada, mana maunya? Pasal kehendak dia tak nak lagi jadi. Waktu kalau ternafi iradat, mestilah ternafi pula kudrat. Dah kalau ada kehendak, ada ilmu, handai macam mana pun hidup, tapi kuasa tak ada, tak boleh jadi. Jadi setiap yang memiliki af'al mesti empat sifat ni sabit. Bila sabit hayat, ilmu, iradat, kudrat, tentulah bila sifat ni sabit, tentulah nama diberi pada pemilik sifat ni hayyun, alim, murid, qadir. Itulah dipanggil asma, isim. Kalau saya suka macam tu. Kitab kita dia suruh disebut asma dulu.
Kalau saya suka sifat dia tu. Itu sequence berfikir lah. Bukan nak lawan kata pengarah tak, tapi kan kaedah pun tafakur. Yang ni cara ni tafakur. Dan kita kalau hadam betul-betul, ada nanti kaifiat kita tafakur. Dan memang tak lari pun. Cuma dia mensabitkan dengan apa kita bicara lepas. Bila sabit af'al, tentu sabit asma'. Asma' yang menyebabkan terbitnya af'al tu, itulah asma' apa? Hayyun, alim, murid, qadir. Bila sabitnya asma' ni, tentulah zat yang ada asma' macam ni, tentulah bersifat dengan hayat, ilmu, iradat, kudrat. Okay. Kita belajar dah sekali lalu tu. Cuma tak nak sambung tu, tadi pun baca sekali lalu dah. Apa dia? Bila sabit asma', sabit sifat, lepas tu ataupun dengan saya sebut sekali lalu saat ni, bila sabit kita ni natijah af'al Allah Ta'ala, af'al dia tentu ada sifat yang menyebabkan boleh jadi fa'il, boleh jadi khaliq. Tentulah sabit asma' dia yang 4 tu, sabit af'al, tentu sabit sifat. Sabit asma' tentulah bila ada sifat dan asma', tentu sabit sahibul zat, sahibul asma'. Kalau sifat bahasa lain mausuf, kalau isim mestilah sabit musamma. Musamma bagi isim, mausuf bagi sifat, itulah dipanggil zat. Atau dia kata wasifat dalatun, kalau kita lama dia tulis wasifatu dalla ala sifat, wala taqumu sifatu bi nafsiha. Kata dia segala sifat menunjukkan atas zat. Sifat mesti menunjukkan atas zat, mesti. Begitu juga nama juga mesti menunjuk di atas zat, mesti. Baik nama am, nama khas. Setiap nama mesti menunjukkan musamma. Itu Arab tu kena telas sikit. Senang nak faham lah. Isim mesti menunjukkan musamma. Pasal tak ada isim yang orang hanya semata-mata sebut nama, yang nama semata-mata nama, melainkan mesti ada empunya nama. Itu tak? Kalau kita pepatah Melayu pun kata macam mana? Manusia mati, harimau mati meninggal ke belang. Okay. Manusia mati meninggalkan nama. Kenapa? Tinggal nama. Maksudnya bila ada nama, ada Tuhan punya nama dia. Mestilah. Jadi kita la ilaha illallah, ada nama. Allah tu nama khas kan. Ilah tu nama am. Murad nama am tu dengan mana sifat. Itu kan kita memang macam tu pelajaran dia. Memang macam tu pelajaran dia. Agak tak ada ni jumpa nanti. Memang jumpa tempat ni. Memang kita akan jumpa situ insya-Allah. Jadi bila sebut Allah tu nama, apa faham tu? Mesti sabit empunya nama ni. Cuma siapa empunya nama ni atau umum bahasanya dipanggil zat. Jadi zat ni apa? Musamma bagi nama Allah. Zat yang bila sebut nama ni, dia akan dirujuk ke siapa? Itulah istilahnya zat. Bila sebut Allah bersifat ilah, atau sifat ilah dia khalik, atau kita kata semua makhluk ni natijah perbuatan Allah Ta'ala, tentulah dia hayyun, alim, murid, qadir, tentulah sabit zat dia. Okay. Jadi nak sebut sifat takkan boleh ada, melainkan tentulah sifat ni berdiri di zat. Itu kaedah penakulan. Itulah ilmu tafakur yang diajar. Dan diajar tafakur ni, kalau orang kata falsafah ke, bubuhlah bahasa falsafah apa, betul tak betul? Memang macam ni lah cara berfikir. Kalau belajar polis pun saya kata, kalau bahagian forensik ke apa ke, dia akan belajar ni. Tengok ni faham apa, tengok ni jadi apa, tengok ni jadi apa, tengok ni jadi apa, tengok ni jadi apa. Memang macam tu kan. Kita belajar driving school pun macam tu kan. Tengok lambang ada faham macam ni, tengok lambang ada macam ni, tengok lambang macam ni, tengok lambang macam ni ya. Maksudnya boleh ada penunjuk yang boleh dipaham, boleh dipaham. Boleh dipaham. Bila penunjuk ada faham-faham ni, kita duk belajar apa? Setiap apa yang ada menunjukkan ada pencipta, pembuat. Pembuat tu mesti ada sifat dan dia ada nama. Nama tu mesti sabit zat. Ya, itu je. Jadi kalau ada orang kata belajar apa yang kita belajar ni hanya gunakan hukum akal semata-mata, oh tu nak pakai hukum apa? Sikitlah isu-isu tu.
Bahkan dengan kita dapat ulama tunjuk ajar cara metodologi berfikir macam ni. Kalau saya kalau ngaji dulu, kata mujurnya dia mengajar kita berfikir. Kau tak bingung tak kerti. Kita rasa macam kita faham tapi tak faham. Tapi faham macam ni, siapa yang dapat amati dia betul-betul, masya-Allah, best tu. Tak tidur malam tu. Apa maksud tak tidur malam? Syok, sedap. Saya buat misal, tak tidur malam tu macam mana? Kita cerita polis sudahlah kan. Polis ni ditugaskan untuk menyiasat satu-satu kes ni. Tempat kejadian macam ni. Dia bukan nampak siapa buat. Dia hanya nampak asar, kesan. Orang ni buat macam ni. Daripada kesan tu dia nampak ni fi'il dia. Kalau orang mati pun dia cek. Ni kesan tembak, ni kesan tetak. Yang ni pakai peluru apa, jarak mana, berapa kali tetak. Tetak pun benda tajam ke, benda tumpul ke. Dia boleh baca lah dengan dia tengok tu. Asar tu dia boleh tengok af'al. Af'al tu dia akan tahu yang ni siapa yang buat macam ni. Yang ni orang pakar ke, orang bodoh, orang pandai ke tak pandai ke. Yang pukul ni pula berseorangan ke, ramai ke. Dia akan tengok tanda-tanda ni. Cara pukul pula macam mana? Adakah jatuh terentak ke, jatuh pukul ke sebenarnya pukul tempat lain. Yang ni saja buang kat sini. Macam-macam dia akan fikir tu. Bila akan faham ada sifat, ada nama kecederaan macam ni, nama apa. Siapa zat yang buat macam ni? Waktu kata polis ni kalau macam ni tidak tidur malam. Cek. Saya nak cerita tak tidur malam polis lah kan. Kau boleh tahu lah siapa suspek. Nak menunjukkan apa? Tengok asar boleh kenal zat. Apa jalan dia? Ni metodologi berfikir dia. Orang sekarang baru nak dapat. Ni siapa ajar ni? Masya-Allah. Dan kalau saya berani cakap ni, wallahi inilah antara ilmu yang diajar oleh Nabi SAW pada para sahabat. Yang inilah antara ilmu yang dibongkar oleh para ulama kita. Lepas tu tambah kita terima cara bersanad tutup guru kita ajar seorang sampai kat kita metodologi berfikir ni kita bukan baku. Pasal ulama dulu dah ajar pula. Lepas tu apa yang dapat pada mereka ni, mereka dapat menggunakan sesungguh-sungguhnya sampai faham sepaham-pahamnya, sampai hilang merasakan diri apa yang ada pada dia kerana terlalu mengingatkan siapa yang memberi, siapa yang mengada. Mereka ada keupayaan kenal, boleh dapat, boleh faham kepada siapa yang menjadikan kita ni sampai tahap macam tu. Dia punya asyik, seronok, faham, mantap, kemas, jitu dia punya faham tu. Ni ilmu dia. Cuma antara benda yang kena buat latihan. Latih. Bila orang dah mula rasa lazat, dia akan mula seronok. Dia memang tak ada cari lain lah. Dia akan sibuk dengan apa yang sepatutnya dia buat. Orang lain tak peduli lah. Apa yang ada tu tak menyusahkan dia, dan dia akan seronok dengan apa sebenarnya yang sepatutnya dia kena dapat. Satu, tengok kehidupan Nabi-Nabi, Rasul, para awliya, para ulama kita. Dia bukan ada masalah langsung dalam kehidupan. Tak pernah ada masalah. Tak pernah ada masalah macam mana. Walaupun masalah datang bertiba-tiba atas mereka, mereka tengok tenang, relax. Maksud relax tu apa? Dia ada tempat rujuk, dia nak balik. Pasal masalah tu tak menyebabkan mereka berduka cita dan keluh kesah dengan benda akan datang, dan tak pernah takut dengan apa yang datang, dan tak pernah berduka cita dengan apa yang lalu. Sikitlah sana. Baik. Jadi asal nak sebut semua tu nak menunjukkan sabit zat. Itu dia punya formulasi dia. Maka nyatalah dengan firman Allah Ta'ala ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata segala ulama yang besar-besar itu. Jadi dia kata yang ni apa? Quran, hadis, lagi ulama yang besar-besar. Rumusan dia sebut ni bukan sebarang tau. Quran, hadis, ulama yang besar-besar. Kita ni apa? Itulah saja tanya tu kan. Jadi bila yang ni rumusan Al-Quran dan hadis, macam mana dia boleh buat rumusan Pasal Al-Quran semua dalam kepala dia, hadis semua dalam kepala dia. Satu dia boleh buat rumusan. Ulama, pakar tak ada ulama. Tambah pula kalau dalam kitab tak dikatakan ulama, melainkan mereka ni mesti mujtahid. Dengar elok ayat tu. Dalam kitab ni selalunya kalau disebut para ulama, mereka ni mujtahid, buat panggil ulama.
Kalau takat hafal Quran, kalau takat ingat ilmu fiqh, takat tahu 2-3 hadis, tak panggil ulama dah ni ni. Ulama ni kalau ingat hukum fiqh apa sekalipun tapi tak sampai taraf mujtahid, belum istilahnya ulama. Satu lah ni kalau tanyalah, siapa dia ulama mujtahid? Tanya khas dengan istilah gitu kan. Ada ulama mujtahid. Kalau ada, dah ada dah mazhab baru. Cuma ada orang yang dia sangka dia ulama mujtahid. Dan jangan tak tahu ada di kalangan orang zaman ni punya bodoh berdengung. Bodoh berdengung. Tapi dia mendakwa dia mujtahid. Oh tu. Kita dengar tu Allah. Sian. Dia rasa dia sampai tahap tu, boleh berfatwa, boleh berijtihad, boleh memberikan pandangan. Dia pandangan ni semua masuk parit. Kononnya nak rujuk pada Al-Quran dan hadis. Sikitlah sana. Saya sebut tu lagi saya melakat habis. Tapi saya nak sebut apa yang kita nak sebut ni, yang ni apa? Nyatalah dengan apa dalam Quran dan hadis. Lagi yang disebut oleh ulama kita yang besar-besar ni, dia kata apa? Bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang menjadikan segala alam. Rumusan dah dapat dah. Allah khaliqul alam. Siap. Allah Rabbul Alamin. Apa ya? Ambil ya? Siap. Betul ya? Cuma kita ni nak bagi faham. Kena tengok ya, Allah cipta aku, Allah bagi ada aku. Bagi dapatkan tu ya. Nisbah mengaku memanglah tak ada siapa dah nak menolak fahaman ni. Betul ya? Kita orang Islam ni umumnya Islam bodoh-bodoh pun kopi gitu. Walaupun tak sembahyang. Siapa yang cipta kau? Allah lah cipta aku, siapa lagi? Kalau kita tanya pun dia pelik ni. Kenapa tanya soalan saya macam tu? Siapa cipta kau? Sampai jumpa puak tak sembahyang lagi katalah itu. Kita kena buat program sekali-sekali kau kan, pergi jumpa puak tu. Tengah malam ni untuk merempik kau duduk bawah lampu pergi jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi nak musim lemak kan. Si lemak aku nampak lelaki sangat kan. Bagi yang makanan yang orang suka lah, burger. Si lemak nampak kau benda sangat. Buat apa tu? Nak daya tarikan untuk sembang, bagi duduk santai sekejap. Tak apa, tu sama marah dia. Saya nak buat research sikit ni, buruh itu kan. Research apa? Tentang ilmu tauhid. Saja nak tanya-tanya. Siapa cipta kita? Allahu pandai semua. Ya, walaupun tak sembahyang. Jadi nak tanya gini, kenapa dia kenal siapa dia cipta tapi dia tak boleh sembahyang? Masalah. Kenapa bila dia, siapa cipta kita? Allah. Jadi dia punya pahaman Allah tu tak kuat. Yang menyebabkan tak boleh mendorong dia sesuatu untuk dia nak bangun, dia nak buat apa sepatutnya dia kena buat. Dia jadi faham siapa cipta dia. Kita bagi dia burger sebiji tu pun, kita nak balik macam mana agak-agak dia punya expression dia kat kita macam mana? Oh, terima kasihlah ustaz, terima kasihlah pakcik, abang. Macam mana? Tambahlah kita bagi ni, bagi air pula yang air dia suka. Air apa? Orang muda yang suka apa? Yang air ketung tu dah lah. Walau air apa? Air coke. Oh, 100 plus. 100 plus. Oh, 100 plus. Air yang dia boleh melompat-melompat lah macam tu kot bahasa. Dia minum dia jadi aktif kan. Memang kita tambah kita tahu apa kegemaran budak-budak muda ni. Kita bawa air tu kat dia. Macam mana? Oh, ni sedap tak? Oh, sedap. 8 gelas. Burger pun sedap. Abang beli mana burger ni? Kami tak pernah bahas burger sedap macam ni. Oh, kita tunjuklah kedai. Oh, bagus. Terima kasih banyaklah. Baru kita bagi sebiji burger dia dah terima kasih. Oh, menyembah kat kita macam tu. Tambah kita bagi seorang RM100 macam mana? Ni tak apalah, terima kasihlah pasal menyempurnakan research saya. Ada berbelah-belah orang tu, kita bagi 100 orang. Bagilah 100, contoh kan. Macam mana? Bagi tu. Betul ke ni bang? Betul ke? Kalau esok buat macam ni lagi boleh tak? Boleh bang? Betul ke? Agak macam tu tak? Oh, seronok tak dia dapat? Oh, terima kasihlah. Oh, rezeki masya-Allah, masya-Allah. Tapi dengan orang Taala dia tak kena tak? Jadi apa nak sebut ni? Dia faham siapa Allah, tapi jalan dia untuk dia nak boleh ada perasaan tu tak ada. Tak ada. Ni ulama kita ajar macam mana jalan untuk kita boleh perasaan ke orang Taala. Walaupun kita tak nampak dengan mata, walaupun kita tak boleh dengar dengan telinga, walaupun tak boleh bau, tak boleh rasa dengan mulut, tak boleh sentuh. Kalau makanan boleh bau, boleh sentuh, makan sedap macam ni, makan memang matching rasa dengan bau. Saja saya gayakan minta maaf ya. Wow, minum air pula.
Semua sedap lah. Dapat RM100 lah. Masya Allah. Pasal dia boleh rasa. Nak Allah Ta'ala macam mana nak rasa? Inilah kaifiat rasa dia. Di formula macam mana nak rasa? Kena latih dan kena paksa. Paksa itulah ulama istilah mujahadah. Bangun malam ke siang ke, malam antara waktu sepi yang lebih menyentuh hati lah. Malam, siang, tak kira pagi ke apa, waktu masa bila ada lah. Dah malam lagi, letih tak boleh bangun tu Bila bukanlah bila tak ada malam tu maksudnya tak ada masa tu, boleh je. Cari je masa untuk duduk tafakur. Aku ni orang Ta'ala ni. Itu yang wafi anfusikum tu. Jadi antara kita nak dapat orang Ta'ala ni apa dia? Kena buat kerja sikit. Kadang seronok mengaji kitab. Seronok. Mengaji dengar sedap. Ni ayat-ayat saya mengaji kat, kena katok kat tu. Ilmu nak banyak. Kalau boleh nak khatam kitab kan. Tapi yang dah diajar tak pakai pun. Itu yang tak dapat-dapat tu. Kalau tengok balik yang kita dapat ni, kalau ikut Masya Allah, cukup lah tu. Kalau ikut latihan hari-hari, letih lah. Dah kita pula jemu. Yang kata tuan-tuan, saya pun jemu. Tengok muka kau, zikir tak? Cuba tanya itu, zikir tak? Ada tafakur tak? Berapa kali zikir ni? 100 kali ada? 1000 ada tak? Selawat? Kena tanya itu, jeng. Saya silap lari, ada 20 orang, tinggal 2 orang lagi tu. Pergi ngaji bila. Saya gini dia pun kena macam tu lah. Latihan kena buat macam ni, tapi ilmu kena teruskan. Nak tunggu sampai kita latih dapat dulu baru nak mengaji. Tak semua orang nak boleh buat itu. Memang saya pergi sana memang kat pondok macam tu. Ngaji tambah. Saya sebut sistem kan. Pondok pun dia ada sekolah dulu kan, ada tak lulus tak bagi naik kelas, tak naik kelas. Saya duduk makan atuk dulu ngaji dengan almarhum Raja Ghazali. Madrasah tu dia punya lah. Zaman dulu tu memang satu masa memang siapa tak lulus tak boleh naik kelas. Tapi belakang tu pengurusan pihak pentadbiran, menantu Tok Guru dengan anak dia apa semua buat keputusan tak lulus pun bagi yang naik kelas. Siapa? Memang bukan semua dia boleh hadam dan dia dapat semua. Tapi bagi naik kelas buat apa? Sekurang-kurangnya dia dah lalu, dia pernah dengar dalam pengajian. Bagi je. Tak lulus pun tak lulus lah, tapi sekurang-kurangnya dia dah lalu daripada bawah sampai atas. Lalu tu ada. Dapat tak tahu, memang tak dapat, tak boleh jawab biasa, tak hafal. Kadang-kadang kelemahan ni tak hafal tu. Tapi tak mustahil untuk dia dah lalu semua. Dah keluar esok baru dia pandai, baru dia cerdik. Ambil keputusan macam tu. Jadi serupalah kita pun. Nak tunggu sampai ni zikir bagi dapat, bagi faham, idrak ke orang salah. Pun kita tak mengaji lah. Baca 2 muka ini saya balik lah. Tentang zikir banyak-banyak. Untuk saya balik tengok laporan lah. Update status lah. Sajalah sebut itu sikit kan. Macam tu kan? Tak. Disiplin kita macam ni. Teruskan. Kerja terus buat. Mengaji. Saya pun tak tahu kat mana. Satu saya tak buat gitu. Tapi jangan tak tahu. Kalau jumpa guru yang memang macam tu, memang duduk buat latihan dia, ikut sistem dia. Allahumma salli wa sallim ala. Baik, jadi mana dia keputusan yang ambil pada Quran, hadis dan ulama usul ni? Allah Ta'ala yang menjadikan alam ni. Siap. Jadi nak sebut apa? Allah lah khalik. Bila khalik ni sabit fi'il tu daripada dia. Okey, lepas tu maka wajiblah kita ketahui akan wajib lagi nyata. Pertama sekali, apa yang nyata yang kita nak sabit kan? Wujud zat Allah Ta'ala. Tu keputusan dia. Dia fokus asal yang sebut dengan kita faham ni semua perbuatan Allah mestilah ada fi'il mesti ada sifat, ada asma', tentulah sabit zat. Jadi bila sabit zat nak cerita apa? Wujud zat. Wujud tu nak sebut fokus wujud tu. Jadi ada kita ni adalah dilala menunjukkan wujud zat. Zat apa? Zat Allah. Allah ni bukan semata-mata nama, bukan hayalan, fantasi, subhanallah, reality. Bahkan real daripada realnya kita lagi. Kita ni real ke fantasi? Real. Allah dia lagi real. Ambil bahasa tu sikit. Saya nak ambil bahasa tu siapa? Tadi pun saya ada sebut. Dan memang ada pahaman-pahaman marifat ni. Dia kata apa? Kita ni hayalan aja. Yang tu dah salah. Kalau kita hayalan, Nabi Muhammad hayalan lah. Mengiktikadkan Nabi Muhammad hayalan, kafir terus.
Nabi Muhammad mana pula khayalan? Betul ke Nabi Muhammad ni? Betul. Apa pula khayalan pula? Kalau kata kita ni semua khayalan, tak apa. Betul kita real. Tapi Allah lagi real. Tak nampak? Tak sepertinya nak real tu kena nampak. Bahkan nampaknya kita yang macam ni, Allah lagi real kita, jaizul wujud, Allah wajibul wujud. Patutnya real lagi kita rasa ke Allah Ta'ala. Jadi jalan ni kena zikir, fikir. Ni jalan fikir dia. Baik. Jadi sabit bahawasanya nyatalah wujud zat Allah Ta'ala. Baik. Dah sabit zat, kenapa? Setiap zat mesti ada sifat. Mesti. Mana ada zat tanpa sifat? Itu yang dia kata, dan wajib zat itu bersifat dengan sifat-sifat. Mesti ada. Dan sifat besar sekali di atas rumusan yang telah disebut oleh ulama yang mention dalam Quran dan hadis dengan pati dia. Tak sebut pun hadis mana, Quran mana. Apa dia? Zat ni mesti bersifat satu, kidam. Kita akan bicara ni dengan apa dia akan sebut, sequence dia. Kenapa sebut wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hadis, satu. Kenapa ikut sequence tu? Memang itu pun kaedah berfikir dia. Sampai tempat jumpa nanti insya-Allah. Kidam terjemah sedia adanya. Kita ambil istilah yang dulu. Baqa' artinya kekal ada zatnya. Kita pun bukan benda baru ni kan. Mudahan, amin. Dan seterusnya mukhalafatun lil hawadis, artinya menyalahi ada zat Allah Ta'ala itu bagi segala yang baru. Allah Ta'ala ni mesti menyalahi baru. Istilahnya khilaf yang baru. Bahasa lain mukhalafah ni apa? Khilaf yang baru. Khilaf faham tak? Khilaf yang tu ambil sikit bahasa tu. Kidam baqa' rasa tak susah nak faham. Mukhalafah dia orang tak faham. Sampai tempat pun kita jumpa. Ni sekadar untuk pendedahan awal, ambil ilmu awal kot, kalau tak faham. Maksud mukhalafah tu bahasa lain yang kita selalu disebut ialah khilaf. Asal mukhalafah tu daripada masdar daripada khalafa, yukhalifu mukhalafatan khilafan. Jadi bahasa lain mukhalafah ialah khilaf. Khilaf tahu tak khilaf? Kalau saya kata satu kes ni, yang ni halal, khilaf dia pandai. Itulah mukhalafah. Berlawanan, itulah khilaf. Kalau khilaf, yang ni dia kata sembahyang sah. Kalau khilaf, tak sah. Boleh. Yang ni dia lelaki, khilaf perempuan. Contoh. Itulah nak faham khilaf. Atas, khilafnya okey. Allah wujud, khilaf wujud, khilaf Adam. Makhluk ni mukhalafah pada Allah Ta'ala. Kenapa pula khilaf pula maknanya tu? Pasal makhluk memang asal Adam, Allah asal wujud. Makhluk mesti mukhalafah dengan Allah Ta'ala. Jadi yang wujud apa? Satu yang wujud. Yang lain asal Adam. Ni wujud, macam mana nak buat? Diwujudkan, Allah yang bagi wujud. Wujud semua makhluk ni di atas natijah Allah yang mewujudkan kita. Oh, faham dah? Macam tu ke? Alhamdulillah. Hamba saya tak tahu. Saya belajar tu. Bestnya faham sifat 20 nya. Bestnya faham sifat 20. Wujud, kidam. Apa nak kidam? Sedia. Sebalik sedia? Tak hafal lah tu. Itu yang suruh hafal dulu. Tak sedia. Baru. Macam baru dengar je. Lama tak dengar lah ilmu-ilmu tu. Kidam lawannya baru. Kidam sedia, lawannya baru. Apa makna baru lawannya? Kidam. Jangan baru lawannya lama. Sedia. Baru lawannya sedia. Baru ni maksudnya apa? Asal tak ada, lepas tu ada. Kidam apa maksudnya? Memang ada, sedia ada. Istilah Quran huwal awal, dia lah awal. Walaupun dia awal, tidak ada permulaan pada dia. Dia akhir, tapi tidak ada penghujung pada dia. Boleh? Jangan di awal, dia lah awal mula-mula dulu, dia tak ada. Dia lah awal-awal ada.
Jangan faham itu. Tu, dia huwal awalu. Dia awal, nama dia awal. Pasal apa awal? Tak ada siapa sebelum dia. Dia akhir, siapa? Tak ada siapa selepas dia. Jadi dia awal dengan mana? Dengan tak ada permulaan. Dia akhir dengan tak ada pengakhiran. He's awal, but he has no beginning. Dia tak ada permulaan. He is akhir. Wal awal wal akhir, but he's no ending. Tak faham surah punya orang putih sikit. Yang tu yang sebut tu nak sebut khilaf tu. Kita ada awal, ada akhir. Kalau tak ada akhir, sebenarnya ada akhir. Allah yang menghendaki kita tak ada akhir. Pasal dia nak buat kita khalidina fiha abada. Kita ni dah ada ni, Allah Taala takkan binasakan kita macam tu saja. Hatta apa? Nasyam mansia, sehingga dilupakan selupa-lupanya, tak ada. Tambah kita ni bila ada, kembalikan roh kita balik ke jasad selama-lamanya. Antara tempat dia nak balas syurga selama-lamanya, atau sebaliknya, seburak juga selama-lamanya. Yang memang kekal abadi selama-lamanya Allah. Tu kita sebut baqa, lawan dia khilaf dia fana. Siapa fana? Makhluk fana. Ni tak fana pun, kita rasa tak fana. 24 jam ni sentiasa fana. Kau tua ke kau muda? Umur kau pendek ke kau panjang? Itu setiap detik saat ni melalui fana ke melalui baqa? Melalui fana. Allah mana ada fana kat dia? Yang kekal al-baqi Allah Ta'ala saja. Bila al-baqi Allah Ta'ala, al-fani yang fana, binasa, rosak apa? Kita rosak, kita akan binasa. Cuma binasa kita jasad binasa, roh tak binasa. Betul nak jaga apa? Jaga jasad, jaga roh. Dan penzahiran roh tu kat kita bagi kolbi, hati. Kena jaga hati. Hati yang belajar macam ni nak hidupkan hati. Nak hidupkan roh tak gaduh hidup dah, dia memang hidup. Tapi nak hidupkan hati maksudnya nak hidupkan perasaan, nak hidupkan rasa, nak hidupkan kesedaran, mengenal, faham kepada Allah yang walaupun tak nampak, tapi akal boleh suluh. Panca indera kita 5, nak keluarkan panca indera yang ke-6. Apa dia? Ain basirah, nur basirah, tu istilah lah. Dia panggil apa? Ain itu istilahnya nur basirah, ain basirah, nak hidupkan mata hati. Itu bahasa Melayu lah. Apa maksud nak hidupkan mata hati? Nak bagi hati itu hidup. Allah Ta'ala. Pasal hati hidup, baru kita boleh zikir dan fikir Allah Ta'ala. Kalau hati tak hidup, dia tak boleh zikir dan fikir Allah Ta'ala. Tak mau. Zikir mulut boleh, tapi tak boleh, fikiran tak boleh pergi ke Allah Ta'ala. Itu yang kena latih tu. InsyaAllah bab latihan ni kita sebut lain. Tapi atas kita belajar ilmu macam ni lah. Sabitlah Allah Ta'ala ni dengan sifat, antara sifat dia kidam, baqa, lagi mukhalafah. Saya nak syarah tadi mukhalafah, artinya menyalahi zat Allah Ta'ala bagi segala hal. Memang menyalahi segala-gala. Allah Ta'ala hidup misalnya, khilaf hidup, mati. Siapa mati? Kita mati. Ni hidup, Allah bagi kita hidup. Alhamdulillah. Yang tu sepatutnya perasaan yang kena timbul kan. Tapi kita, Allah hidup, kita mati, kita hidup, dihidupkan. Apa bela poyo kan. Maksudnya kita belum kenal siapa kita. Tu saya cerita tadi, kalau mak rempit tadi tu kita bagi dia burger sedap macam mana, bagi seorang RM100. Berbesar hati dia. Maksudnya apa? Kita bagi satu pemberian kat dia, kita tak rasa pun Allah memberi pemberian besar, kita bagi kita hidup. Tu masalah kita tu. Kita tak kenal pun dia beri. Kalau memang 24 jam kita boleh rasa Allah, Engkau yang beri aku hidup, Engkau yang beri aku hidup, Engkau yang beri aku hidup, macam mana? 24 jam, ya Allah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Macam kita tengok orang tabur duit RM100 tu, RM100 turun daripada langit tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. PKP duduk rumah ni, duit masuk RM100. Saat ni orang hantar, saat ni jiran hantar, saat ni postman hantar, saat ni JNT hantar, saat ni DHL hantar, benda tu, Citylink hantar.
RM100, RM100 aja nak seronok lah. Ui, ni hidup, melihat, mendengar, menyawa, makan, minum. Matahari, bulan, bintang, hujan. Mana pernah berhenti? Mana pernah berhenti? Tapi kita tak rasa dia Allah yang beri. Duk tengok, it's nature. Kita tak sebutlah nature, tapi tak hidup Allah beri. Kalau tengok Allah Ta'ala beri, dah gelap dah. Alhamdulillah, boleh rehat lagi. Tidur panjang lah tu, Alhamdulillah. Bangun-bangun sihat, dia yang mensihatkan aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau boleh hidup macam tu, memang ahli tauhid betul. Memang kita kena jadi ahli tauhid macam tu. Memang kena jadi ahli tauhid macam tu. Inilah ahli tauhid. Inilah orang arif dengan Allah Ta'ala. Orang macam ni lah ulama. Ulama besar sekali, sinilah syarat untuk jadi ulama. Ulama besar sekali kenal Allah Ta'ala. Dia akan gerun dengan Allah Ta'ala. Dia akan takut dengan Allah Ta'ala. Dia akan sentiasa hidup hati dia dengan Allah Ta'ala. Sentiasa dia akan terima kasih pula. Yang aku dapat macam ni siapa? Pasal aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad ajar kat aku ilmu irfan, ilmu nak kenal Allah Ta'ala ni macam ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Seronok dia dengan Rasulullah. Tambah pula belajar, kenal pula siapa dia Rasulullah ni. Bestnya. Satu, kena jumpa ahli dia. Baru kita jumpa tu, Allah best. Jangan jumpa orang yang tak kenal Tuhan ni. Kita jumpa orang tak kenal Tuhan, jumpa orang tak kenal Rasul, jumpa orang tak kenal ulama, berserabut dengan. Walaupun dia pakai macam ni, pakai macam ni, sampai dia menafikan apa benda dia pakai macam mana. Ni jubah saya pakai ni sunnah Jibiliyah. Bukan jadi ibadat. Dia duk pakai tu, dia tak rasa yang dia buat tu adalah satu kecintaan dia kepada Rasulullah. Dia tak rasa. Bukan benda ibadat. Hak Rasulullah sendiri, Rasulullah mandi air badan Rasulullah, tak apalah original Rasulullah. Ni duk capak Rasulullah. Capak sungguh kan? Lepas zaman sahabat gini tak tahu dah pergi ke mana kata. Dia yang tak tahu pergi ke mana. Orang dulu kalau benda macam tu dia tak faham Rasulullah, dia jaga. Kita duit pun hilang jaga tak? Agak-agak orang beriman lah sama sahabat tabi'in tu, kalau dia dapat khazanah Rasulullah tu, dengar saya tanya tengok, agak-agak dia orang ni jaga tak khazanah Rasulullah? Dia jaga lebih daripada jaga nyawa dia lah. Orang yang kenal apa yang ada kat Rasulullah tu, dia akan jaga barang peninggalan Rasulullah ni lebih daripada jaga nyawa dia. Dia boleh kata bila berlaku peperangan ni tak tahu arah mana. Allah tak mu. Saya tak boleh, saya barat sikit kalau sebut itu. Ada pula tak tahu ke mana. Kita duit pun kalau terbakar buat lagi apa dulu? Buat lagi apa dulu? Kat bank. Buat lagi duit tu kat bank tak apa, boleh buat lain, pasal jolok boleh dapat lain, duit dah bakar tak pihak. Dokumen pun kalau pasal apa? Leceh nak naik mahkamah, tak naik mahkamah, buat report polis, susah. Susah. Buat lagi yang penting-penting dulu. Agak-agak sahabat lah kalau perang, dia jaga apa dulu? Dia akan jaga khazanah Rasulullah dululah. Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau saya lah duduk zaman tu, saya akan jaga tu dulu. Sahabat ni bila jumpa Rasulullah ni, dia jaga sungguh lah. Rambut Rasulullah, jubah Rasulullah, jaga ni. Pasal apa? Dia orang tahu siapa Rasulullah ni, value Rasulullah ni. Satu benda-benda tu dijaga sampai sekarang. Ya, dijaga sampai sekarang. Dan telah dibuktikan memang betul. Yang ni kalau ahli-ahli apa orang panggil ni, arkeologi kan. Dia semak baju Rasulullah yang jubah yang artifak tu kan. Kalau betul orang kata yang ni memang umur dia ni berapa? 1000 kat 2000 tahun ni. 1000 tahun. Dia orang lagi ahli bab tu, kita tak ahli. Katalah palsu kali pun. Yang penting apa? Ada tak perasaan kat Rasulullah? Ada. Saya buat misal lah, kalau katalah kita duk jaga, duk sangka hak Rasulullah, kita tahu bukan hak Rasulullah. Tapi perasaan kita jaga barang Rasulullah tu. Itu yang mahal tu. Sekalipun yang tu bukan barang Rasulullah. Ulama-ulama kita cerita macam tu. Saya dengar, tutup guru duk ngajak tu. Itu yang kita gira walaupun padu takdir lah palsu. Lantaklah palsu pun. Aku bukan kira palsu tak palsu, tapi aku ada perasaan peninggalan Rasulullah. Dengar? Pergi lah tengok Perak Man. Siapa tak nak tengok?
Hang tak nak tengok lagi. Tak nak tengok. Bagus. Bukan dapur pun. Tapi ada tak orang jauh-jauh mari? Oh. Saya terima cerita daripada Pak Gad. Pak Gad tu kenal lah. Dulu lah. Lah ni tak tahu siapa dia. Saya pernah pergi kat tu. Saya tengok Perak Man tu datang apa. Yalah ke dapur pun. Memang ke dapur pun. Ada langkah mayat orang kaki pendek kencak lagi. Hingga sebelah. Ada kata ni lah Perak Man ni ekologi kan. Dia pun ni kajian dia. Saya memang Pak Gad tu. Dia kenal saya pasal dulu saya nak mengajar Kampung Luar dulu. Kampung Luar kan? Kampung Luar. Masjid Luar tu. Saya mengajar dulu. Lama saya mengajar tu. Allahumma salli wa sallim ala. Bila jumpa tu dia kena ustaz kan. Dengar ada balik sembang. Tu saya kata ramai ke? Ustaz kalau time musim dia ramai. Kata popok Cina kalau mari tengok tu. Tengok angka tu. Menyembah siap dah. Menyembah siap. Tak tahu akidah dia satu hal. Nak kata macam mana? Padahal bukan betul. Dia buat replika palsu tapi orang ada akidah macam mana? Dia sembah tok nenek moyang dia nak hidup lagi. Kita Rasulullah walaupun Rasulullah dah wafat walaupun katalah palsu tapi ada tak perasaan dengan Rasulullah. Saya nak cerita tu. Kalau orang kafir pun akidah dia kat tok nenek moyang dia macam tu. Takkan Nabi takkan tak ada perasaan apa-apa kau tengok tu. Bahkan kita tengok lambang Nabi pun macam mana? Tengok Allah, Muhammad, tengok macam mana? Allah. Itu pun dah rasa sejuk hati lah. Orang tak faham tak rasa apa-apa tengok Allah Muhammad. Tengok gambar capal, tak ada apa-apa. Kita tengok gambar capal bahkan aku tu apa capal buatan dia. Buat ni betul ke capal Nabi? Astagfirullah. Orang tak ada perasaan. Satu, jangan jumpa orang macam tu. Orang jumpa macam tu gelak hati, habis. Apa perasaan kita kat Nabi esok habis, padam habis. Memang tak ada cinta kat Nabi. Selawat pun tak boleh. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bos Sayyidina tak boleh. Bid'ah. Masuk neraka. Selawat tafrijiyah ni syirik. Selawat sifat syirik. Tanpa syirik. Jadi urusan itu panjanglah kan. Macam mana boleh pergi situ tu? Yang ni ajaran daripada sahabat-sahabat tok guru kita yang duk ajar kita, yang kenal. Dia ni ada hati dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah. Tok guru kita duk ajar macam tu. Nak sebut macam tu. Yang kita duk belajar ni, dia ajar display satu nak kenal Allah Ta'ala. Satu, kita belajar dan teruskan apa ilmu yang bukan senang dapat. Kalau dalam buku pun baca dengan belajar dengan berguru hati ke hati, talaki macam ni, bukan sama. Kalau kata sama cukup dengan baca buku tak, lain. Walaupun kita baca kita boleh faham, duduk depan guru betul-betul kita dengar tu, Allah rasa tak mau pisah dengan dia. Hanya kalau ngaji yang guru macam ni rasa tak boleh duduk sebelah dia. Tapi dia pun tak kata kalau duduk sebelah dia bukan nak cerita mana sangat pun. Maksud apa? Time kuliah dia cerita lah. Masa duduk sebelah dia takkan hari 24 jam nak cerita Allah Ta'ala gini. Tapi hal yang ada kat dia tu, kalau dia memang ada hubungan Allah Ta'ala dengan Rasulullah, kita boleh tengok. Kita boleh tengok hal dia. Ya Allah. Lagi kuat hubungan dia dengan Allah Ta'ala, kita akan tengok keadaan dia macam mana. Lagi kuat hubungan dengan Rasulullah, kita boleh tengok keadaan dia dengan Rasulullah macam mana. Boleh tengok keadaan itu menunjukkan dia tu sama. Kalau orang tak kenal Allah Ta'ala dengan Rasulullah ni, baca kadang Quran hadis. Hadis kita ikut Nabi, ikut Quran. Ni semua bid'ah ni. Tengok luar semayang, dia bid'ah besar sekali. Duduk depan TV tu. Astro TV besar tu. Hak dia pakai pun dia tak rasa yang tu adalah nak mencontohi Rasulullah. Tak. Pada dia apa yang dia pakai ni sunnah juga. Pasal dia akidah dia macam tu. Astagfirullah. Jadi asal kita sebut atas display ni, jumpa nanti satu-satu wujud, kidah, baqa, mukhalafah lafaz lil hawadis, lagi qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan zat sendirinya. Allah Ta'ala dengan berdiri dengan zat sendiri dirinya. Itu saya ngaji ada guru yang guna bahasa tu.
Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendirinya. Biasa dengar macam tu kan. Ada saya ngaji ni, masa saya duduk sebelum mengaji pondok lagi, saya duduk ngajar dengan ngaji. Ngajar lah, sorry. Saya duduk ngaji pergi masjid-masjid tu, ada guru yang duk ajar tu. Dia kata kita kena sebut macam ni tadi. Allah Ta'ala ni berdiri dengan dirinya. Bukan berdiri sendirinya, bukan salah, tapi dia kata nak bagi sedap tu. Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya. Allah Ta'ala berdiri sendiri, diri dia. Diri dia sendiri. Maksudnya dia tak hajat apa-apa pun. Kita pun dia sedap juga bahasa dia. Sedap bahasa. Berdiri sendiri ni kita lama dah faham. Tambah pula ada tutup guru kita yang peringat, dia kata apa? Jaga jangan silap faham. Allah Ta'ala berdiri sendiri ni bukan maksudnya Allah Ta'ala mula-mula duduk, lepas tu berdiri dengan sendiri, tak ada siapa tolong. Siapa faham tu bodoh. Dia buat tu dulu. Memang bodoh pun, bukan maksud dia macam tu. Kita pun kata saya boleh berdikari kan. Apa makna tu, ringkasan tu kan. Berdikari apa maksudnya? Berdiri atas kaki sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Betul kan? Berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Dia sebut macam kita sebut pasti Pusat Asuhan Tunah Islam. Bukan pasti ni, pasti. Macam tu. Pusat Asuhan Tunah Islam. Tunah Islam. Taski, Taman Asuhan Kanak-kanak Islam. Okey. Taska, Taman Asuhan Kanak-kanak. Ni berdikari, apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Apa maksudnya? Tak hajat orang lain. Maksud tu tak hajat. Tu dua syarahan. Nanti pun ada pelajaran anda jumpa. Saja sebut sikit masuk berdikari tu kan. Ni berdiri dengan zat dia sendiri, dirinya. Saja nak buah bahasa gitu sikit. Artinya ada dua makna selalu dipakai. Tiada berkehendak kepada tempat atau maksud tempat ni tiada berhajat pada zat. Pasal apa? Allah zat dah. Allah ni nama bagi zat. Allah ni bukan nama semata-mata, yang perlu nama ni berada di zat untuk nama ni zahir di situ. Subhanallah. Kalau gitu Allah Ta'ala zat dah, dia tak perlu pada zat lain untuk dia nak ada. Pasal dia dah zat. Zat dia tak perlu pada zat lain untuk sabit zat dia. Boleh faham pasal itu? Tak faham tanya dengan duk angguk tu. Zat tu diri ya. Kan kita sebut sifat zat. Yang tu pun ada tempat nanti memang kita bicara itu. Jadi saya minta tangguh dulu pasal yang tu saya sebut panjang. Ini memang panjang tu. Kalau kena gaya lagi kita baca lepas isyak ke apa, yang tu. InsyaAllah kita sebut tu kalau tak faham zat apa kan. Lagipun baru mari ya. Orang lain dah ikut dah awal. Yang tu sikit. Mari bukan alhamdulillah, mujuk betul sungguh. Jadi saya kena raikan pasal mari tu, kemaham kesenang tu. Tak ada pun lagi kita muzakarah pun zat macam mana. Dengan contoh bila luar majlis ni dia santai sikit nak bagi misal tu. Tapi bila faham esok pakcik pula nanti hurai orang lain pula tak kerti. Ya, dengar saya sebut. Dia bila faham, memang faham, seronok faham. Betul. Ni memang bawah lagi ni. Cuma tak biasa dengar tu dia jadi susah sikit. Boleh? InsyaAllah lagi. InsyaAllah nanti kita kalau ada InsyaAllah buat tu. Jadi dengan istilah dia sebut zat tak berkehendak pada tempat. Allah tu nama bagi zat. Jadi zat tak perlu pada tempat, pada zat lain untuk zat tu sabit ada. Ini kita cerita zat Allah Ta'ala. Kita zat kita perlu pada tempat untuk ada. Dan memang atas nama makhluk, semua makhluk untuk dia ada pun dengan occupied space lah. Dia isi ruang lah.
Dia ada ruang. Kalau sekalipun dia tak duduk di tempat, dia akan occupy space sekadar size dia. Kalau kata ada planet kan duduk in space kan, okay, kita panggil space kan. Planet-planet semua tu kita panggil space, betul tak? Dia duduk kat space. Dipanggil space pasal mengikut kajian sains dia kata semua tu kosong, dia vacuum. Dia bukan macam kat sini. Ini walaupun ada space, tapi sebenarnya ada macam-macam. Cuma kita tak perasan. Kat space tu memang betul-betul space. Dia kata vacuum, kosong. Saya syarah lagi kemudian. Walaupun space, tapi kalau katalah misalnya planet tu dia akan isi space size dia lah. Walaupun keliling dia tak ada benda, tapi macam mana zat dia, macam itulah dia. Dia tu, itulah zat dia, yang ruang yang akan diambil untuk sabit ada zat dia, diri dia. Itulah dia space yang dia akan ambil, yang dia akan occupy. Punjung putih sikit, yang dia akan mengisi tempat tu. Allah Ta'ala dia yang buat sistem tu. Tu makhluk dia. Dia memang ada. Satu kadang kita muskil nama Maulana. Maulana macam mana? Bila kita petikai dia punya pahaman, kata Allah Ta'ala tak arah apa-apa. Kata dia Allah Ta'ala kalau dia tak buat arah, untuk Allah Ta'ala ada, macam mana dia boleh ada? Takkan dia tak ada tempat dia ada kat mana? Maulana soal gitu. Pelik tu. Memang soal itu. Buka video-video dia. Kita ni bukan passion potong video dia, tengok tunjuk ni, kita jawab satu-satu. Alah, nak buat boleh ya. Ada masa esok barang kita buat kiri satu. Ambil tu kutik bagi bubuh satu. Ni dia kata macam ni. Tengok. Ni dia kata macam ni. Ni dia kata macam ni. Boleh ya, tapi kita bukan passion berjatuh-jatuh orang itulah. Dia orang jenis macam tu. Itu macam apa kita nak sebut salah. Tapi kalau tengok melampau esok memang kena buat. Kena gaya, kena buat kan. Tahulah bila nak buat tu. Kita tak tahu, tak bukan jenis tu kan. Bukan jenis tu. Tapi dia kata macam tu lah. Allah Ta'ala ni sebelum Allah Ta'ala buat arah, Allah Ta'ala duduk di mana? Astagfirullah. Inalah dia tanya gitu. Jadi Allah Ta'ala ni atas kata dia qiyam bi nafsih. Dalil satu-satu. Yang ni pasal dalil akal. Kita bicara. Kalau dalil akal ni insya-Allah dia sembang tu. Dengan makna tak hajat pada tempat. Pasal Allah Ta'ala dia zat, dia tak perlu pada zat lain. Jadi masuk tempat tu Allah Ta'ala tak hajat pada zat. Masuk tempat tu zat. Ay la yahtaju ila mahal, ay la yahtaju ila zat. Dan tiada ia berkehendak kepada orang yang menjadikan. Dia tak ada siapa yang menjadikan dia. Pasal nak hajat pada yang menjadikan apa? Dialah yang menjadikan sesuatu. Okay. Dan wahdaniyah dan seterusnya atau di sekeliling kita duk biasa dengar ni, wahdaniyah artinya asal Allah Ta'ala. Asal satu sudut kita faham Allah Ta'ala satu, dah faham. Itu yang kena belajar lagi insya-Allah. Bab wahdaniyah ni pun bab paling besar sekali, bab tauhid. Asal ni apa? Asal zat Allah Ta'ala. Ada zat Allah, ada zat kita. Macam mana nak asalkan zat? Macam mana? Pasal wajib kita tauhid ke Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala jadi zat. Zat makhluk banyak, zat Allah satu. Macam mana nak tauhidkan zat? Macam mana? Dia punya bahasanya ni, Allah wajib wujud, makhluk harus wujud. Allah lah yang mewujudkan semua makhluk. Allah wujud, makhluk tak wujud asalnya. Waktu boleh wujud, Allah bagi wujud. Jadi wujud siapa? Satu je wujud. Hakiki wujud, zati wujud, wajib wujud. Allah. Itu istilah sebagai ulama sebut wahdatul wujud. Boleh faham saya cakap apa? Jadi wahdatul wujud macam saya sebut ni, betul tak saya sebut? Betul lah wahdatul wujud. Ini memang wujud satu lah. Atas zat Allah ada, zat makhluk ada. Umum makhluk lah. Zat makhluk banyak lah. Tak payahlah sebut banyak-banyak tu. Zat Allah, zat makhluk. Zat Allah sabit, zat makhluk sabit. Takkan nak nafi zat makhluk? Nafi zat makhluk besar sekali masalah. Tang nafikan zat Nabi kita Muhammad SAW. Muka kita ni kena tak sabit, tak ada masalah. Tapi menafikan makhluk, besar sekali kesalahan dia menafikan Muhammad SAW. Pasal dia makhluk.
Jadi sabit zat Allah, sabit zat makhluk. Tapi makhluk ni asal tak wujud, Allah wujud. Jadi berapa wujud ada? Satu yang wujud. Yang lain makhluk ni Allah bagi wujud. Siap? Faham? Jelas? Itulah maksud wahdatul wujud. Boleh? Telan? Tak pernah belajar dulu pun dengar saya sebut ni. Dan jangan faham salah, pasal ada faham salah wahdatul wujud ni. Janganlah faham salah tu kata pahaman wahdatul wujud ni salah. Salah ni syarahan yang salah. Ar-Rahman ala arsy istawa. Maksudnya Allah sabit istiwa alal arsy. Bukan Allah duduk di arsy. Duduk di arsy salah. Tapi istawa alal arsy sabit yang Quran sebut. Yang nak berikat itikad macam mana? Allah sabit istiwa ala arsy. Ayat Quran lah, jangan Nabi. Tapi bukan istiwa tu makna duduk, bukan makna berada, bukan makna dia duduk mengambil tempat mengisi ruang. Bukan macam tu. Yang tu kena faham tu. Yang tu yang salah. Atas i'tiqad wajib beriman yang Quran sabit istiwa alal arsy. Istiwa ambil mana? Istawa yastawi istiwaan. Okey. Yang ni pun sebut nak sabit tak mana? Jangan tak nak kata macam mana boleh sebut istiwa. Wujud tadi. Wujudnya. Allah memang wujud, makhluk Allah yang wujudkan. Hatta Nabi Muhammad Allah yang wujudkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada jasad Nabi Muhammad ataupun sebelum dijadikan jasad roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang wujudkan. Semua tahap tu makhluk. Sabit zat makhluk, sabit zat Allah Taala, tapi atas bahasa wujud satu je. La ilaha illallah, la maujud illallah. Allah yang maujud satu je. Makhluk dia maujud di mana dicipta. Allah yang aujadana. Allah aujada hadhil makhluqat, hadhil kainat. Allah yang mengadakan semua makhluk dan semua benda ada ni. Yang mujid, yang sabit lahu wujud siapa? Allah Soal. Yang itulah istilah mentauhidkan wujud Allah Taala. Mentauhidkan zat Allah Taala. Sifat Allah, sifat makhluk sabit. Pasal bila sabit zat Allah, sabit zat makhluk, sabitlah sifat Allah, sabit sifat makhluk. Yang ni awal-awal kita bercakap dulu mesti faham similarities and differences dia. Similar macam mana? Zat Allah, zat makhluk. Sifat Allah, sifat makhluk. Perbuatan Allah, perbuatan makhluk. Milik Allah, milik makhluk. Ada bahasa tu, sabit semuanya. Tapi macam mana nak tauhidkan zat? Musa ni sebut. Macam mana nak tauhidkan sifat? Macam mana nak tauhidkan af'al? Macam mana nak tauhidkan milik? Tak betul satu tak jadi ahli tauhid. Gelong jalan. Gelong mahal. Selalu gelong ni apa dia? Tayar gelong. Siapa tayar gelong? Dia ada nombor 8. Ada orang tepuh dia. Lagi laju, lagi gila. Jalan pelan tu nampak macam lurus. Laju nampak gelong. Macam tu. Kita pun bila ahli tauhid nampak jalan lurus biasa ni. Kena jalan laju sikit pergi. Nampak aku dah. Dah tak lurus kadang-kadang kita. Saja nak sebut tu sampai tempat memang kita akan jumpa situ nak sebut macam mana nak faham tauhid kan Allah Taala tu. Saya sebut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Saya sebut tu khas pada masalah wahdatul wujud sikit sekali lalu. Begitu juga wahdatul af'al. Macam mana nak faham wahdatul af'al? Sedangkan Allah ada perbuatan dia, kita ada perbuatan kita. Macam mana nak kata tauhid dengan af'al tu? Sedangkan perbuatan Allah, perbuatan kita macam mana? Memang ada pelajaran dia. Takkan sekali saya nak cerita semua. Pelan-pelan lah. Disiplin pula baca kitab kan. Take the turn. Take the turn, okay? Take the turn. Macam mana pun kalau penting, tu kena PM tepi, tanya lain, sakit sema lain. Ni subah baca kitab, tanya awal-awal saya dia ganggu. Bukan tak boleh cerita, tapi take the turn. Okay. Jadi bila kata Allah Ta'ala ni asal pada zat dia, sifat dia dan pada perbuatan dia, atas kitab selalu masyhur sebut 3 ni lah. Artinya tiada menduai ia bagi zatnya.
Macam mana kata tak dia mendawai zatnya, zat Allah, zat makhluk, kan dah dua. Tak menduai tu macam mana? Wujud tu lah. Zat makhluk diwujudkan, Allah yang wujudkan zat makhluk. Allah wajib wujud, hakiki wujud, sedia wujud, kekal wujud. Kita baru wujud, binasa wujud. Dia mukhalafah makhluk dengan Allah Ta'ala. Memang mukhalafah betul. Satu takkan ada jalan untuk kita ni nak mengenal hakikat zat. Mana boleh? Macam apa? Apa yang ada pada makhluk, hatta dalam hayalan kita pun orang Ta'ala bukan itu. Itu yang Wahabi jadi sesat. Siapa? Dia Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada muka, Allah duduk di aras, Allah muka macam Nabi Adam. Besar. Allah rambut ginting. Nabi Adam rambut ginting. Sebut riwayat, sebut gini. Ada. Bukan kita cerita, kita Wahabi aja kita. Nabi Adam macam-macam sebut. Cuma pahaman tu kat Malaysia dia tak viral. Kalau viral nampak sesat bengok dah ni bang. Sikit-sikit. Tapi sikit-sikit lah. Tengok dia ada kuasa esok, tengok pengaruh dia besar, orang tak boleh kacau, tengok dia cerita esok tu. Iya, dengar saya sebut. Saya bukan wali boleh tengok masa akan datang, tapi dengar lah saya sebut. Memang macam tu dah. Sebab dia orang ni jenis pahaman sesat ni, dia akan cerita hak elok hak dia orang dulu. Tu pun nampak dah belang dah. Dulu mana ada nampak belang langsung. Ni nampak dah belang dah. Petikai. Mufti pun dah petikai. Mufti adalah mufti yang dia petikai. Mufti dia tak petikai. Kita dah petikai mufti dia jawab balik tu. Pasal dia dah ada belang dah. Esok dia belang 3, 4 negeri, 5, 6 negeri macam mana? Suara dia dalam internet, dalam medsos ni besar. Viewer dia ramai. Bila dia tengok tu dia rasa penyokong dia ramai, dia kuat dah. Tambah 3 juta, 4 juta tengok dia macam mana? Live dia kita 300, 400 tu ramai lah tu. Memang macam mana? 3 juta orang tengok. 3 million, 3M keluar. Live tu tengok 3 million. Tambah pula dia kata buktian kita ramai mengikut. Malam ni semua tengok live. Kalau dia buat macam tu macam mana? Dia tengok memang ada angka 3 million tu. Teknologi tak menipu tau. Tengok tu 3M contoh kan. Macam mana? Dia kata tengok. Orang tengok live kami 3 juta. Semua bagus, terbaik Ustaz, terbaik Ustaz, terbaik Ustaz, terbaik Ustaz. Dia cakap macam mana? Tengok dia keluar esok cerita-cerita tu. Allah memang duduk atas arah. Kursi itu tempat letak kaki dia. Allah terlalu besar. Satu dia besar. Habis-habis dia macam mana saya duduk atas kursi ni? Macam tu lah Allah Ta'ala duduk atas arah. Memang ada syekh-syekh dia orang duduk cakap macam tu kan. Kalau kata Allah Ta'ala turun di langit dunia 1/3 malam, dia pun duduk atas mimbar. Macam mana saya turun pada mimbar ni? Macam tu lah Allah Ta'ala turun. Memang syekh-syekh dia orang cerita macam tu selama ya. Bila dia ada kuasa dia cakap itu. Pengikut dia pun kita pun tak bisa dengar lagi. Astagfirullah. Yang tu saja sebut sikit. Pasal yang tu kena hati-hati sikit lah. Mama-mama kat luar ni. Jadi tiada yang menduai zat dia, tiada yang menduai bagi sifat dia, dan tiada menduai bagi perbuatan dia, tiada. Habis tu. Ni sebab begitu juga saya sebut atas ni 3. Yang keempat, tiadalah menduai milik dia. Memang milik mutlak sahabat. Di kita milik ya. Nama apa? Diberi milik mana? Diberi milik bukan pemilik, diberi amanah. Itu ya kita. Bukan diberi milik. Diberi milik nampak rupa milik, tapi sebenarnya tak milik apa-apa pun. Quran kata macam mana? La yamlikuna li nafsihi, la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Nak cerita apa? Kita tak milik. Kita ni tak memiliki diri kita sendiri. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran. Kita tak memiliki diri kita memang. Kita demam boleh bagi kita baik. Apa maksudnya?
Kita tak memiliki diri dah. Kita lapar boleh, kita bagi kenyang. Kita bagi kenyang diri kita boleh. Isteri kita boleh bagi kita kenyang. Anak kita boleh bagi kita kenyang. Tapi makan boleh jadi kenyang? Makan boleh jadi kenyang? Dengar soalan yang elok. Makan boleh jadi kenyang? Tak boleh. Tutup sama makan lah. Dengar saya soalan, saya kata tak makanan ni mengenyangkan. Saya bukan tanya tu. Makan boleh jadi kenyang tak? Jadi nak bagi jadi kenyang bukan kita, bukan isteri, bukan anak. Kena ambil makan. Makanankah mengenyangkan kita? Tapi nak kenyang kena ambil makan. Bukan ambil bini, bukan ambil anak. Bukan aku kenyang. Mana boleh macam tu? Kaya kenyang. Kaya kenyang. Kenyang lah. Tak boleh, kena ambil makan. Kenyang. Makanan ke mengenyangkan? Tidak. Aku tak boleh kenyangkan diri aku. Takkan makanan macam ni boleh kenyangkan aku? Tu akidah ahli tauhid. Sama lah. Ya. Tapi kena makan ubat. Jangan kata aku tak makan ubat, tak apa. Jangan bagi menjembuh Allah Ta'ala. Ubat tak makan, tak kena. Bukan macam tu cara hidup ahli tauhid. Ada pelajaran itu, yang tu yang kena begitu. Jadi tauhid kan perbuatan tu macam mana? Ada pelajaran di situ. Yang tu yang sekali lalu nak sebut itu tak mana? Tak macam mana nak tauhidkan milik, tauhidkan perbuatan, tauhid sifat. Allah hidup, kita hidup. Macam tu tak dapat tauhid sampai bila? Bila tiada mendoai sifat macam mana? Quran pun sebut huwal hayyul qayyum. Huwal hayyu, dia saja yang hidup. Yang tu yang kata, saya kata kena ngaji bahasa tu. Pasal Quran kata macam tu, maksud huwal hayyu, dia jua yang hidup. Apa faham dia jua yang hidup? Khilaf apa? Makhluk mayat. Quran ada innaka mayitun wa innahum mayitun. Rasulullah masa hidup lagi orang Taala kata innaka mayitun, kau ni mayat. Ayat khabariyah pula tu, bukan innakum tamutun, innakum satamutun, bukan gunakan jumlah fi'liyah menunjukkan masa akan datang. Innaka mayitun, jumlah ismiyah, jumlah khabariyah. Wa innahum mayitun, jumlah khabariyah, jumlah ismiyah. Tak faham tu kan? Itu yang orang tak faham tu. Pasal tak faham maksud tu. Jadi apa maksud innaka mayitun? Memang Rasulullah mayit. Makhluk ni huwal hayyu, Allah dia saja hidup. Makhluk ni hidup, tiada menduai hayat Allah Ta'ala. Betul, yang hidup siapa? Allah. Kita ni Allah bagi hidup, nampak rasa kita hidup. Yang itulah hijab kita menghalang Allah Ta'ala. Duk rasa kita hidup. Ahli tauhid macam mana? Antal hayyul qayyum, engkau lah yang hidup, aku ni. Kau yang ahyaitani, anta ahyaitani, anta khalaqtani, anta khalaqtani. Kena jadi zikir tu. Sekali tak boleh memang tak boleh. Tuan-tuan tak tahulah, wali-wali sebut sekali dapat ahli tauhid. Ya tak boleh, bala ni sebut tu nak jadi anta khalaqtani, anta khalaqtani, anta khalaqtani. Ulang anta khalaqtani tu Arab lah kan. Ya Allah, engkau yang bagi aku hidup. Anta ahyaitani, engkau yang bagi hidup aku, kau yang bagi hidup aku, kau yang bagi hidup aku. Tak cakap Arab, cakap Melayu je lah. Macam mana kita alhamdulillahillazi ahyana, ahyaitana, engkau yang hidupkan kami. Ahyaitani, anta khalaqtani, engkau hidupkan aku ya Allah, engkau hidupkan aku, engkau hidupkan aku, engkau hidupkan aku. Rasa aja hidup terus apa ni? Engkau hidupkan aku ya Allah, engkau hidupkan aku, kau 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 hidupkan aku. Tak ganjak dah akidah dah. Kita ganjak lagi. Kau hidupkan aku, kau hidupkan aku. Tak zikir pun tentu tak dapat. Kalau malam ni kalau zikir kau hidupkan aku, kau hidupkan aku, pagi esok kita tengok macam mana rupa. Buat tengok boleh. Lepas isyak lagi, lepas kuliah kita zikir tu. Kau hidupkan aku, kau hidupkan aku, kau hidupkan aku. Dia buat ahli bid'ah ke apa ni? Entah ada ahli bid'ah apa. Tapi bagus tak? Orang mana? Nak bagi latih dapat kan. Macam orang duk main tinju lah kan. Tak bid'ah tu. Tak bid'ah. Nak dapat apa? Nak bagi ni je. Kan? Tu pun main 60 70 main sini je. Saja lawak tu. Tu tak bid'ah.
Nak buat apa pun. Hanya 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun. Lepas tu habis. Dekat. Nak bagi hidup besar. Hati ke. Anta ahyaitani, anta ahyaitani, anta ahyaitani, anta ahyaitani. Kau hidupkan aku, kau hidupkan aku, kau hidupkan aku. Sebut ya hayyu ya hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus masuk dalam hati tu. Engkau lah yang hidupkan aku. Dalam tu tak ada, tapi bila sebut huwal hayyu, dialah hidupkan aku. Al qayyum. Oh, dia yang berdiri, aku berhajat kat dia. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Aku yang mengantuk dan tidur, dia tak mengantuk dan tidur. Aku mengantuk dan tidur. Ni pun duk mengantuk lagi. Tu dah memang kena muhasabah itu. Tak tahu dia memang kena gila-gila ni. Dan mesti dengan apa istilahnya? Jantapan pehcan hai. Apa tu? Allah Taala bagi kita kau payah kena. Ni dengan kena ni sebut ni. Engkau yang hidupkan aku, kau yang hidupkan aku, kau yang hidupkan aku, kau hidupkan aku. Dia macam selalu orang sebut macam ni motivasi diri kan. Macam mana? Kita lemah kan, tak berjaya macam mana? Kita boleh sebenarnya, kita boleh lulus straight A. Panggil pakar motivasi, bayar 3-4 ribu, 10 ribu, jauh-jauh datang PKP pun buat juga 10. Oh, kita boleh. Oh, ikut saya. Boleh. Ya, bagus. Sebut sekali lagi. Hip, hore. Kan nak ajar bangun diri, bangun. Ni nak bangun diri. Allah, kau yang ciptakan aku, kau ciptakan aku. Lewat ni. Bergila-gila lah. Yang tu tak adalah orang motivator nak datang, Allah hidupkan aku. Tak ada. Pasal ni yang mujahadah. Dah. Tu silah tazkiyah. Tasbih. Belajar untuk hilangkan rasa apa aku, bahkan rasa Allah yang anugerahkan. Itu istilah macam mana nak menafikan, menduai sifat Allah Taala. Apatah lagi menduai wujud Allah Taala. Kita dah rasa aku wujud, matahari wujud, yang sampai tak rasa Allah Taala wujud. Bukan menafikan wujud Allah Taala kan? Tak rasa. Astagfirullah. Jadi macam mana nak bagi hadis tu? Ya Allah, engkau wujudkan aku, engkau wujudkan matahari, engkau wujudkan bulan, engkau wujudkan. Tengok je tak rasa wujud tu, engkau wujudkan matahari, engkau wujudkan langit, engkau wujudkan bintang, engkau wujudkan ni, kekatu, kleng, apa semua dah ni. Engkau yang wujudkan matahari, engkau yang jadikan malam, engkau jadi hujan, engkau jadi siang, engkau jadikan bulan, engkau jadi awan, engkau. Bagi hadir ke Allah Taala. Tapi latihannya tu nampak ekstrim sikit tak? Memang kena ekstrim. Latihan bila ekstrim, tengok dia punya kesan macam mana. Memang gila, engkau lagi lama gila kata. Ngaji pun tak, semayang pun tak ketahuan. Lagi lama gila, engkau gila dunia, aku gila Allah Taala. Nak mana? Biar aku gila dengan Allah Taala. Kau nak kata aku gila pun, Nabi Muhammad pun kata orang gila kat dia. Aku lagi dah sepatutnya orang kata gila kat aku macam-macam. Aku tak heran. Yang penting jangan Allah kata aku gila. Biar je. Kita bukan gila, dia yang rasa kita gila. Sebenarnya dia yang gila. Sajalah saya sebut lagi, saya panjang celoteh itu kan. Jadi baik, selesai situ. Itulah antara yang benda dia akan sebut nanti, dia akan detailkan insya-Allah sambung kita. Wa haqiqatun nafsiyatihi al-halu al-wajibatul lizzati madamatiz zatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Itu dulu. Ada soalan? Ustaz, yang kata ulama yang besar-besar tu ulama mutakallimin ya? Tak mutakallimin, semua ulama mujtahidin ni semua orang kata keputusannya siapa yang jadikan makhluk ni? Allah. Ya. Tak payah sebut apa, semua ingat siapa yang kena. Macam ni agak-agak kata siapa? Hantu raya buat langit bumi. Bumi pasal budak sekali lawa. Ini khusus kepada ulama akidah. Ulama yang besar-besar. Sekalian ulama. Dia ulama. Ahli pun.
Bahkan kalau tak ulama pun, semua orang yang berakal, orang yang waras kan kata pencipta alam ni mesti ada, dan the creator siapa? Only one. Only the one and only Allah. Ni siapa? Mak besar. Lagi? Ya, kalau tengok tahu masuk dalam yang kata wujud ni sifat. Betul? Tapi yang lain tu sabit apa? Kalau Sabit apa? sabit lah maksudnya bila ada wujud sabit yang lain. Tujuan ni nak tanya apa? Nak cerita yang Oh, nak faham yang ni dia nak tunjuk kata makhluk kita ni mesti ada pembuat. Pembuat tu mesti sabit zat yang buat. Ha ni dah. Bila zat apa faham? Zat mesti ada sifat. Ya. Bila zat tu wujud tak zat tu? Mesti zat tu wujud. Dan bila zat tu wujud, apa yang mesti ada kat zat tu? Sifat. Ha tu je. Dia punya cara sequence berfikir tu macam tu. Itu je. Banyak betul nak tolak apa? Siapa nak tolak? Siapa boleh bangkang tu? Tu dalil akli yang qat'i. Yang subut tak ada siapa boleh nafi tu. Nafi main duduk sembang elok. Okey. Boleh. Istilah tu kalau boleh jangan tereka bahasa lain. Ambil erti yang nak sebut tu. Pasal nak sebut kata asal dia nak cerita pun memang situ. Makhluk ni menunjukkan perbuatan Allah Taala. Perbuatan yang disebut asma, apa panjang menjela kan. Tujuan nak sebut apa? Makhluk ni mesti ada khaliq yang mencipta. Khaliq apa? Zat khaliq tu mesti ada. Zat khaliq tu mesti ada. Apa pula mesti sabit pada zat ni? Setiap zat mesti ada sifat. Dan sifat apa? Ha tu kita maqa mukhalafah lil lawadis. Kalau kata wujud tu apa? Wujud zat. Ha tu dia kata bila wujud zat ni, wujud ni apa? Ha tu depan kan? Apa dia panggil nama nafsiyah. Wujud sifat nafsiyah. Nafsiyah ni apa dia? Ha tu. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون